السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Surah yang terbesar di dalam Al-Quran ataupun surah yang dianggap paling agung dalam Al-Quran ialah suratul Fatihah. Surah yang kita baca setiap hari pada setiap rakaat salat. Oleh kerana kita sering membaca surah berkenaan, maka terkadang kala ataupun sering kali kita pun lupa nak memikirkan dalamnya makna dan dalamnya tafsiran ataupun hakikat kepada surah Fatihah. Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan daripada Abi Sa'id bin Ma'la, katanya, kuntu usalli fil masjid, aku salat di dalam masjid, yakni masjid Nabi. Fada'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam falam ajib. Rasulullah panggil aku dan aku tak menyahut seruan Nabi untuk salat. Nabi panggil, dia diam. Faqultu ya Rasulullah inni kuntu usalli. Wahai Rasulullah, masa Rasulullah panggil tadi saya sedang sembahyang. Faqal, Rasulullah pun kata, alam yaqulillah istajibu lillahi walir rasul idza da'akum lima yuhyikum. Tidakkah Allah kata, yakni firman Allah Al-Quran, maksudnya sahutlah seruan Allah, sahutlah seruan Allah, seruan Rasul, yakni sahutlah Allah, sahutlah Rasul apabila Allah dan Rasul memanggil kamu kepada sesuatu yang menghidupkan kamu. Kita kalau kawan panggil, kita tak boleh berhenti sembahyang. Tapi kalau Nabi panggil, kita jawab Nabi, ya Rasulullah, na'am ya Rasulullah, labbaika ya Rasulullah. Dikecualikan. Sebab Quran kata sahut Allah, sahut Rasul. Rasul panggil. Thumma qala li, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata kepadaku, kata Abi Sa'id bin Ma'la, "Lau 'allimannaka suratan hiya a'zamu as-suwar fil Qur'an qabla an takhruja min al-masjid." Thumma akhadha bi yadi. Falamma arada an yakhruja qultu lahu, "Alam taqul la u'allimannaka suratan hiya a'zamu surah fil Qur'an?" Rasulullah kata, aku akan ajar kamu, benar-benar aku janji aku akan ajar kamu satu surah yang mana surah itu surah yang paling agung dalam Quran. Sebelum kau keluar masjid ni, Nabi kata aku ajar. Summa akhadha biyadi, kemudian dia kata Nabi pegang tangan dia. Nabi dia cakap, dia pegang supaya orang tu ingat. Kemudian bila Nabi nak keluar, aku pun kata Nabi ingat, tapi Nabi nak tengok dia lah kan. Nabi nak keluar, dia kata Rasulullah, bukan Rasulullah kata tadi nak ajak saya. Surah yang paling agung dalam Quran. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala alhamdulillahi rabbil alamin. Nabi baca surah Fatihah. Dalam ajaran yang ni, dalam hadis ni, Nabi dia sebut alhamdulillahirabbil alamin
Karena dia tidak bersebut bismillah, menyebabkan sebahagian di kalangan mazhab menganggap ia bermula dengan alhamdulillahirabbil alamin. Nabi kata hiya sab'ul mathani, dia 7 ayat yang diulang-ulang. Wal Qur'anul azim, Quran yang maha agung, alladzi utitu, yang aku telah diberi dengannya. Yani yang paling tinggi, yang paling agung ialah suratul Fatihah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW banyak lagi hadis yang menceritakan tentang kelebihan suratul Fatihah. Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah sebut, dia duduk di Mekah, banyak orang sakit, dia ubat hanya dengan membaca Fatihah, suratul Fatihah. Mari orang sakit, dia baca Fatihah, sembuh. Orang sakit, dia jampi dengan Fatihah, sembuh. Kita kalau kita jampi orang Fatihah, Allah Fatihah tu pun aku pun tahu. Allah, dia rasa kecil surah tu, tapi kesannya tidak sama berdasarkan pada perbezaan diri yang membaca. Apabila orang tu menta'zimkan, membesarkan surah, rasa hubungan dia dengan Allah ketika membaca surah tu, maka kesannya besar. Bila orang lain macam alhamdulillah amin, tak ada dia tengok. Dia kata dia ni bukan 7 ni, 3 ni. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, Allah sebut alhamdulillah, yakni kata alhamd, yakni as-sana, segala puji. Kita pun dah sebut segala puji ni sampai tak tahu segala puji tu makna apa. Bahasa Melayu terjemah segala puji. Bahasa kita ni tak tahulah bagus ke tak kan. Tapi segala puji kita kata. Macam orang bersyahadah kan, aku naik saksi. Jadi budak-budak pun heran, duk naik apa? Ni bahasa Sanskrit lama lah, maksudnya aku bersaksi, aku bersaksi lah. Itu maksudnya. Tapi bahasa dulu aku naik saksi. Dia heran apa yang aku naik. Dan setengah orang ni dia bila nak tafsirkan agama, dia tafsirkan daripada perkataan Melayu tu salah. Perkataan Melayu tu terjemahan daripada Arab saja. Jadi dia duk hurai apa maksud di segi kalimah ni, kalimah hak duk maksud dia hurai tu kalimah Melayu, tak memberi makna. Dia kena refer kepada kalimah yang asal, iaitu dalam Quran ataupun sunnah dalam bahasa Arab. Sebab itu saya selalu sebut, bila kita bagi tahu orang Quran kepada orang bukan Islam, Quran tu dalam bahasa Arab. Hak translation dia bukan Quran, terjemahan Quran. Yang translation tu terdedah kepada berubah-ubah. Kawan ni guna perkataan lain, kawan ni guna perkataan lain. Tapi ayat Quran yang asal tak boleh berubah. Dia tak sama dengan Bible, dia banyak edisi, banyak edition, dan semua edisi itu ada edisi yang tersendiri. Dia nak refer tak boleh. Kita tak apalah, siapa ni macam-macam orang, Abri pun ada, Yusuf Ali pun ada, Muhammad Asad ada dalam bahasa Inggeris, bahasa Melayu ni macam-macam lah, Indonesia ada, Ar-Rahman ada. Tapi itu bukan Quran, itu terjemahan dia. Kalau kita keliru, hak ni kata perkataan ni, hak ni kata perkataan ni, kita balik kepada yang asal, iaitu Quran. Kerana penterjemah dia kadang-kadang dia terjemah sebahagian tu apa yang ada dalam kepala dia, macam saya sebut kan, watlu alaihim naba abna adam, bacalah kepada mereka cerita dua anak Adam. Dia buat dalam kurungan tu Qabil dan Habil. Quran tak sebut pun Qabil dengan Habil. Quran kata 2 orang anak Adam. Qabil dan Habil tu hang kata. Yang hang kata tu hang ambil daripada Israiliyat. Saya tak katalah salah ke betul. Tapi bila kita kata tak ada, mana boleh ada dalam Quran, kata. Kita tak ada. Dia ada hujah kita Quran terjemahan tu. Itu bukan, itu penterjemah.
Imratul Aziz, Quran kata isteri orang besar Mesir. Quran tak beritahu nama dia apa, isteri ya. Wa qalat haytala, dia goda Nabi Yusuf. Dia terjemah, dia tulis itu Zulaikha. Dia duk tenggang kita, dia kata Quran habaq nama Zulaikha, kita tak ada. Dia tengok hak dalam kurungan tu Zulaikha. Kita tu penterjemah kata, Quran tak kata. Quran dalam bahasa Arab. Ini kita mesti jelas supaya nanti mai geng-geng tarekat sesat barat mana ni, dia dok mai hujah gitu apa maksud perkataan, kan? Dia benar-benar perkataan itu, perkataan hak dia nak hujah tu perkataan bahasa Melayu lah. Apa maksud aku naik? Apa maksud perkataan naik? Kata naik tak ada. Perkataan asyhadu, aku bersaksi. Orang Melayu lah penterjemah panjang sangat kan. Macam usolli, kita tak baca lah usolli, tapi orang yang baca usolli dah lah baca usolli tu dah tak sunnah. Lepas tu terjemah tu pula pening lagi. Lepas tu duk atok perkataan tu dalam kepala pula, was-was lagi. Kan? Apa? Macam mana sengaja? Macam mana? Sengaja aku sembahyang. Perkataan sengaja tu nak menunjukkan perbuatan itu dibuat dengan niat maksudnya. Tapi kat Arab kata usolli, aku sembahyang. Tusolli anta apa? Usolli. Ya usolli maksudnya aku sedang sembahyang. Present tense, aku sedang sembahyang itu. Tapi sengaja aku sembahyang Zuhur 4 rakaat. Zuhur kata dah 4 tak niat lagi, 4 tak niat kan. Adakah Zuhur 3 rakaat yang anda buat pening elok ni? Nama kata Zuhur 4 lah, yang pening elok pasal apa? Was-was. Dah lah was salah, tak betul. Nabi tak buat benda macam tu, gagah buat. Lepas tu macam-macam orang sufi dia kata, siapa yang akad nikah Nabi Adam dalam syurga? Cik, dia buat kalut entah. Tak ada siapa kata aku akad, hang tak tengok itu kata. Kan boleh tengkang buat pening tu. Ada kalut benar akad nikah hang pun bagi ada ni bagi betul yang ada kalut benda Tuhan tak suruh hang tanya. Tu dia kata, apa makna titik pada perkataan ba? Dia rasa dia pergi mengaji ilmu tu dia pandai lah. Habaq kat dia, ba pada zaman Nabi belum ada titik. Ya, tak ada titik. Sebab orang Arab boleh tahu yang mana ba, yang mana ta, pasal dia tengok dia agak ayat nah. Kemudian bila ada orang tak tahu baca semua, bubuh titik baru itu bubuh titik untuk orang ajar baca. Dia duk kalut titik tu. Titik tu dia kata lambang apa? Satu-satu. Ni ta hak titik 2 tu. Cari pula. Tu mata tu. Tu hak ta titik 3 tu. Dia pening lah. Hak betulnya tu. Jin, ni jin ada titik. Dia jin ada mata, tu jin. Jin tak ada mata, jin mata buta. Ni macam jin juga datang, jin pakai toncit. Hak tu mah hajak dah. Okey, Allah menyebut alhamdu. Maksudnya segala ni kita kata maksud keseluruhan pujian ini lillah, untuk Allah. Segala kadar puji yang mampu ada ni, dan apa saja kalimah puji, semuanya untuk Allah. Bayangkan seorang hamba kata segala puji ya Allah, tak ada lah apa lagi yang baki daripada pujian melainkan semua untuk engkau. Engkau siapa? Engkau Rabbul Alamin. Engkau Rabb, bukan ilah, ilah sembah. Rabb yang mencipta, yang merezekikan, yang mentadbir. Al-Alamin, bukan alam, Al-Alamin,
seluruh alam. Berapa banyak alam? Allah tak tahu kita. Alam manusia, di kalangan manusia alam dia tak sama. Kita pun bahagi dah. Alam sekolah rasa lain, alam ni rasa lain, alam jin lain, alam syaitan lain, alam ikan lain, alam tumbuh-tumbuhan lain. Nu tak kira lagi virus, alam kepada atom, proton, neutron, tak cerita lagi. Berapa banyak alam dalam dunia ni. Semua alam itu, sama ada ikan di laut, alam di udara, dan di langit yang tinggi, Rabbul Alamin, kepada dia pujian. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Dia Ar-Rahman, dia Ar-Rahim. Kita pun disebut rahmat. Rahmat Tuhan lah kat aku. Rahmat daripada perkataan itu yang sama, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ar-Rahman lebih luas. Semua siapa saja. Jangan tanya siapa orang kapiak kaya pada kita. Ar-Rahman. Pasal apa anak dia pasal segak pada anak kita? Ar-Rahman. Dia bagi. Dia semayang subuh dak, turun-turun bintang kat jala ikan lebih daripada kita. Dia bagi. Dia bagi. Ar-Rahim, sebahagian para ulama tafsir kata dia khususkan untuk orang-orang yang saleh di kalangan hamba-hambanya di akhirat kelak. Kemudian baru kita kata Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin atau Maliki Yaumiddin, kedua-duanya ada qiraat. Yaumiddin, sebab itu wa ma adraka ma yaumiddin, wa ma adraka ma yaumuddin. Kamu tahu tak bagaimanakah jalannya untuk kamu tahu apa itu yaumuddin? Allah tanya, summa ma adra ma yaumuddin. Kemudian kamu tahu tak? Kemudian hampa ingat tak? Hampa tahu tak apa jalannya? Hampa nak tahu apa itu yaumuddin. Tuhan ulang banyak kali. Yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yauma idzil lillah. Hari itu siapa tak ada kuasa? Semua urusan Allah Ta'ala punya. Maliki Yaumiddin. Bila kita sebut semua orang, bila kita hidup siang ni, orang tu ada kuasa, orang ni ada ni, orang ni kata hak aku, orang ni kata yang ni wilayah dia punya, tanah ni dia punya, kerajaan ni dia punya, yang ni dia berkuasa. Tapi kita akan sebut Maliki Yaumiddin. Bila mari Yaumiddin, tak ada dua kuasa, tak ada tumpang-tumpang sikit pun tak ada. Hak dunia ni tak Yaumiddin, dia ada bagi juga. Kau ni ada sikit yang tu, kau ni ada sikit yang ni. Tapi Maliki Yaumiddin, dia memiliki Yaumiddin. Setelah kita tahu itu, kemuncak kepada Quran keseluruhannya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tuan-tuan, semua hak kita mengaji, apa saja dari pengajian agama, apa saja semua orang ajak, dia satu saja matlamat dia. Iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'bud, iyyaka engkau. Sebab tu dia terjemah hanya engkau. Pasal dia mula iya dulu. Dia tak kata na'budu iyyaka wa nasta'in iyyaka. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka dulu, iyyaka dulu. Maksud, hanya engkau kami sembah, kami ibadat hanya engkau. Tak ada orang dua tiga cara put sembah yang ni semua, tak ada. Orang yang salat, orang yang Fatihah bersih tauhidnya, tak ada syirik. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya engkau kami mohon pertolongan. Tapi kalau dia semayang, dia pohon pertolongan selain daripada Allah, dia tidak, dia bukan hamba yang menghayati Fatihatul Kitab. Dan perjuangan kita dalam sunnah ini nak menegakkan iyyaka na'bud.
supaya orang hanya sembah Allah dengan cara yang Allah mau. Ramai orang sembah Allah tapi dengan cara yang mereka mau. Hak pi hengguk di tu, hengguk di sini, cukok kepala, pakai baju kuning, semua kata sembah Tuhan. Tapi kita sembah Allah dengan cara yang Allah mau, maka kita tak tambah. Dia kata maghrib 3, dia kata isya 4. Kalau kita tajin lebih nak buat 8, 6, 7, kita tak buat. Iyyaka na'bud, kami sembah engkau. Lagi kena ada ayat selepas dia, iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in, kami minta tolong kat kau. Orang yang semayang tak pernah pergi kat bomo. Orang yang semayang tak pergi tilik kat orang. Orang yang semayang tak rasa ada kuasa lain boleh tolong dia. Lakunya bomo dan lakunya filem hantu di Malaysia ni, salah satu sebabnya ialah bukan mereka ni tak semayang, tapi mereka tidak ada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sebab tu kita pelik bila orang semayang dia raplah. Pas semayang aku ni tak tahu nak cari mana lah, nak bergantung kat siapa lah. Gantung Allah. Manusia sebab musabab, tak apalah sebab musabab tu, tapi kita tetap percaya rezeki kita, semua yang Allah nak kurnia di sisi Allah. Kalau Allah beri, tidak ada tangan yang boleh menghalang. Kalau Allah halang, tidak ada tangan yang boleh memberi. Allahumma la mani' lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta. Tuan-tuan, percaya yang ni dalam hidup kita. Percaya. Manusia rancanglah apa pun kita percaya. Tuhan bagi, tak ada siapa larang. Tak ada siapa boleh halang. Tuhan halang, tak ada siapa boleh bagi. Walaupun orang kata, saya ada kawan baru ni, dia kata orang yang paling mudah di Malaysia ni nak dapat apa-apa pun pekerjaan ke urusannya ialah orang mengandung. Mai orang kalau orang cacat tangan ke, buta ke apa, kalau pergi minta apa pun dengan lawan orang mengandung, menang kat orang mengandung. Sebab kata dia, orang mengandung ni dia ada orang dalam. Bila ada orang dalam, semua benda boleh lah, ya tak? Ini politik tak betul, ya? Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita tegakkan iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Sebab itu kita anti orang tawasul duk panggil tok-tok wali. Walaupun geng tal 7 tu bergedik sangat nak panggil tok wali, ya. Sebab tu kita tak setuju orang pakai tangkal. Bila kata tak boleh tangkai bomo, dia kata tu geng tu Wahabi tu. Allah. Kita cegah benda ni kerana kita menjunjung tinggi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Tuan-tuan, satu hari 17 kali manusia kata Tuhan, dia tak minta kat siapa, dia gantung kat Allah. Tapi ramai orang gantung kat orang. Lepas dia semayang, dia raplah. Bila dia sangkut satu benda, dia tak tahu nak pergi mengadu kat siapa. Aku ni nak mengadu kat siapa lagi ni? Allah. Kita dengar perkataan orang ni, kita heran. Bukan orang semayang. Ngadu kat Allah lah. Tadi yang kata iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Aku tak tahu mengadu kat siapa. Allah ada orang kata dia tak tahu mengadu kat siapa. Na'udzubillah. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami as-sirat al-mustaqim. Tuan-tuan, orang semayang yang mengadu pada Allah, dia masih lagi perlu minta hidayah, iaitu hidayah taufik dan irsyad yang selama ini kita sebut. Hidayah, minta Tuhan tunjuk jalan. Ini satu benda yang penting.
Jangan kita sangka aku duk main mengaji dah, okey dah, tak ada apa dah. Takkan nak sesat kot duk main mengaji. Jangan tuan-tuan. Orang yang semayang lagi disuruh minta supaya Tuhan tunjukkan jalan. Duk tengah semayang tu, semayang dah, tapi bukan semua yang semayang menemui, setelah dia tahu semayang yang betul, Tuhan yang betul, belum tentu diberikan kurniaan perasaan yang betul untuk duduk dengan iman yang betul. Saya dengar orang bagi ceramah motivasi, sedap dia punya ceramah. Lama saya dengar. Pandai motivasi ni, macam-macam idea dia apa. Cara nak didik remaja kata macam ni, sebab apa gagal orang berdakwah ni, sebab mereka tak buat macam ni, sebab macam tak buat macam ni. Orang kan dia cakap pasal dakwah, kita pun dengar kena teori dia macam ni, langkah yang pertama, langkah ketiga, oh hebat, dia atas kertas hebat. Macam pengulas bola sepak, dia duduk ulas dalam TV, kawan duduk main di padang. Dia kata patutnya dia mau duduk belah sana. Hang pandai, suruh hang turun lebih, kau tidak lama orang lantik hang main. Orang suruh hang duduk di kerusi tu pasal hang tak kerti main. Orang ni, saya bukan kata salah, orang nak ulas pasal dakwah ni boleh, tapi dia kena pendakwah. Dia tak pernah turun padang, keluar universiti, main duduk ceramah di pejabat di universiti, main duduk cerita tentang teori dakwah. Hang dakwah apa? Hang turun, hang susah payah, hang hadapi apa yang Nabi hadapi, hang kena cerca maki, hang kena tuduhan, hang kena fitnah. Kalau hang lalui semua tu, kemudian hang cerita tentang dakwah, okey, pengalaman pendakwah. Tak, saya dapat sijil dakwah, itu sijil. Sebab tu orang dapat sijil apa elektronik apa, kita kena test dia dulu. Kadang-kadang bukan dia pandai, hak duk keluar tu, kawan hak duk kerja lama tu lebih pandai. Doktor pun sama. Sebab doktor baru jaga, jangan dia duk test kita. Jadi tikus mondok kita. Cerita begini bagus, saya dengar, tapi dia punya cacat sikit cerita dia tu, di samping tak apalah. Anak patut buat begini, akan jadi begini, sebab remaja kita tak jadi sebab kita tak buat begini. Ni macam mana nak bagi berkesan bagus, tapi itu salah satu sebab musabab. Hakikat hidayah di tangan Allah Azza wa Jalla. Hamba itu perlu nak kepada hidayah, Allah memberikan hidayah. Kalau hamba tu tak mau hidayah, hang tak payah main penceramah, hang teori apa pun tak jadi. Takkan kita lebih pandai pada Nabi Nuh? 1000 tahun dakwah, 80 orang. Takkan nak kata dia tak pergi kursus dakwah? Kita kata leceh dia, tak edit. Anak dia pun tak edit. Isteri dia pun tak edit. Nabi Lut pun sama, isteri dia dah hakam. Takkan kita nak kata tak edit. Depa ni tak belajar kaedah dakwah. Allah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang Mekah yang sanjung dia, suruh dia keluar daripada Mekah, halau dia keluar. Takkan nak kata dakwah tak jadi. Patah balik dengan tentera yang dapat tu, tawan kota Mekah. Tak payah jauh lah, pak saudara dia Abu Talib tak masuk Islam, tolonglah. Akhirnya hidayah balik kepada Allah Ta'ala. Lepas tu saya pun cakap dia, masih ceramah tu baguslah, saya kata, tapi kena ingat hidayah balik pada Allah Ta'ala. Soal penceramah pandai itu salah satu sebab. Kalaulah kawan tu nakkan hidayah, mencari ilmu, dapat tok guru yang pandai terang pula, ngam masuk. Dia tu pun nak hidayah, dapat orang yang pandai memujuk pula, masuk. Sebab musabab. Tapi kalau main dengan darjat Nabi sekalipun, tapi kalau dia tak mau, tak upaya. Benda ni bukan semua orang boleh. Kita boleh bawa kuda
pergi dekat tempat minuman belum tentu boleh paksa dia minum. Maka kita kata ihdinas siratal mustaqim. Hadirin yang dirahmati Allah, ini satu persoalan yang sebenarnya tak dapatlah kita fahami melainkan kita melalui jalan-jalan hidayah ini. Manusia bila dia tak mau, dia tak ada perasaan kepada Islam, dia dry. Orang cerita ni hebat dah Islam ni, dia tak rasa apa, dia tak rasa. Dia nak buat apa dah, dia tak rasa. Dan kita juga mungkin akan lalui satu detik di mana kita tak rasa apa, dan kita akan lalui satu detik di mana kita rasa sangat sensitif, sangat besar, sangat mentazimkan ayat-ayat Allah. Bukan kerana kita tu kita yang lain. Kemarin dulu kita elok, kemudian jadi tak elok. Muqallibal qulub, ya muqallibal qulub, Nabi kata, wahai Tuhan yang membolak-balikkan jantung. Maka kita kata ihdinas siratal mustaqim. Jadi kita bangun tengah malam tahajud pun ihdinas siratal mustaqim. Kita minta Tuhan tunjuk kita. Nabi bila bangun, Nabi kata Allahumma ya Rabbal Jibril wa Mikail wa Israfil alimul ghaibi wasyahada fatirus samawati wal ard alimul ghaibi wasyahada anta tahkum baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun ihdini lima ikhtulifa fihi minal haqq innaka tahdi man tasha'u ila siratin mustaqim. Allah azim. Nabi kata Allahumma Rabbul Jibril wa Mikail wa Israfil. Ya Allah, Tuhan Jibril, Tuhan Mikail, Tuhan Israfil, Fatirus samawati wal ard, yang mencipta mengatur langit dan bumi, alimul ghaibi wa syahadah, yang mengetahui yang ghaib, yang nyata, yang ghaib dan yang nyata. Anta tahkum baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun. Engkau yang memutuskan di kalangan hamba-hambamu apa yang mereka berselisih mengenainya. Ihdini limakhtulifa fihi minal haqqi biiznik. Tolong tunjukkanlah pada aku apa yang mereka selisihkan tu yang benar dengan izinmu. Innaka tahdi man tasha'u ila siratim mustaqim. Engkaulah yang menunjukkan siapa yang kau mau kepada jalan yang lurus. Kena Nabi minta. Tambah kita zaman ni 10 orang tulis, 10 orang kata lain, 10 orang penceramah, 10 orang kata lain, semuanya kata dia betul. Kita kata Allahumma Rabbal Jibril, wahai Tuhan Jibril, Tuhan Mikail, tolong tunjuk. Nak kira sedap, ramai orang sedap cakap. Nak kira lancar, ramai orang lancar lidahnya. Tapi siapakah yang bersama dengan hidayah Allah? Kadang-kadang kita pening. Orang yang hebat pening. Tambah orang yang baru belajar pening. Tak dapatlah kita mencari jalan ini jika tidak dibantu oleh Allah Ta'ala. Maka kita kata ihdinas siratal mustaqim. Kita bangun lagi, Allahu Akbar, kita baca iftitah, antara iftitah Nabi tadi Allahumma Rabb Jibril wa Mikail wa Israfil. Doa supaya Tuhan tunjuk jalan yang lurus dalam perjalanan yang berbagai-bagai. Siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan-jalan, jalan mereka yang an'amta, engkau nikmatkan alaihim, ke atas mereka. Siapa yang Allah nikmatkan? An-nabiyyin, as-siddiqin, asy-syuhada, was-salihin. Allah, nabi, siddiqin, orang yang benar janji dia dengan Allah, para syuhada dan orang yang saleh. Ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan yang orang yang kau marah. Kita bila tanya, orang kata jemaah, orang akan tafsirkan jalan yang Tuhan marah, orang Tuhan marah, Yahudi. Yahudi satu puak, maghdubi alaihim, tapi satu puak lagi ialah sama dengan Yahudi, orang yang ada ilmu. Yahudi itu mewakili kelompok
itu tafsiran yang merujuk pada Yahudi. Yahudi maghdub, Allah marah pada mereka. Sebab apa? Mereka ada ilmu, tapi mereka sesatkan orang. Bukan dia tak tahu agama tak bagi. Maghdubin alaihim bukan orang jahil tepi jalan. Maghdubin alaihim ialah geng ustaz-ustaz, tok guru, ahlul kitab, yang mana mereka itu ada pengetahuan, tapi mereka menyeleweng pengetahuan mereka. Maghdubi alaihim. Hak bahagian kedua, waladhdallin, jangan pula orang yang sesat. Hak ni pengikut Yahudi, iaitu siapa dia? Kristian, yang terpengaruh penyelewengan Yahudi. Tapi diluaskan maknanya lagi, orang yang terpengaruh dengan orang-orang yang mana mereka ada ilmu agama, mereka keluarkan fatwa yang salah, lalu orang pun menyeleweng. Bukan kerana dia tu nak buat sesat, dia disesatkan. Dalin, dia sesat. Hak satu lagi, dia tahu yang mana betul, tapi dia tak bagi tahu hak betul, tak ikut yang betul, dan tak buat yang betul. Ghairil maghdubi alaihim, ni golongan agama, hak ada ilmu. Waladhdallin, jangan pula hak sia-sia, hak ni hak kebanyakan yang pakai ikut saja. Maka kita kata ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Dan disunatkan kita untuk menyebut amin ketika kita melakukan salat.